kita susah ataupun anak kita lawan kita, boleh jadi kita derhaka pada mak ayah kita. Jadi nak beritahu kadang-kadang berlaku itu di atas dosa kita. Sebab tu kita kalau ada apa-apa kita melihat diri kita, jangan melihat kepada makhluk. Orang dengki kepada kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita mungkin di atas keimanan kita. Jadi jangan melihat kepada makhluk, tapi melihat kepada Allah Ta'ala, dan yakinlah Allah Ta'ala kasih kepada kita semua. Buktinya hari ni siapa kita dekat majlis ilmu. Ramai lagi yang orang tidak hadir di dalam majlis ilmu. Ramai lagi orang yang tengah lalai. Ramai lagi orang yang tak ingat kepada Allah Ta'ala. Ramai lagi orang yang tidak mahu memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang soleh. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita dalam keadaan macam mana kita tinggal, rumah kita tinggal, keadaan kita semata-mata kita nak cari redha Allah dan juga nak jadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi amat malang kalau Allah Ta'ala dah pilih kita di kalangan orang-orang yang baik. Apa bukti orang yang baik? Dia selalu duduk tempat yang baik-baik. Dia duduk tempat yang baik-baik, dan dia selalu suka mendengar perkara yang baik-baik, dan dia selalu melakukan perbuatan yang baik-baik. Dalam hati dia nak buat baik sama. Aku ni kalau ada piti nak infak fi sabilillah. Aku ni kalau dalam keadaan sihat aku nak pergi sembahyang berjemaah. Aku ni kalau ada masa aku nak pergi belajar ilmu agama. Ni menandakan kita ni adalah orang yang baik-baik. Maka tidak dapat tidak bila sahaja Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, kemudian dengan keluasan masa yang kita ada, maka kita buat dosa pada Allah, cepat-cepat kembali kepada Allah, dan jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis mengatakan orang yang telah membunuh 100 orang pun dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kalau dia bunuh 100 orang pun dengan syarat hati dia benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan jangan menegahkan dirimu, jangan menegahkan dikau oleh syaitan daripada taubat. Jangan menyebabkan syaitan ini menghalang kita daripada bertaubat. Jangan sampai syaitan tu dapat mencegah kita daripada bertaubat. Kadang-kadang kita nak buat baik, syaitan melemahkan semangat kita. Kamu ni tak jadi orang baik dah. Jangan kita mengikut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikut langkah syaitan. Maka hendaklah kita bersegera kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan perkara-perkara seperti menangguh-nangguhkan taubat, ataupun merasakan kita tidak perlu bertaubat sebab kita ni orang baik dah, ataupun tidak mahu melihat kepada dosa. Ini semua daripada syaitan yang cuba menarik kita. Jangan tengoklah pada dosa, ataupun jangan ingat-ingat kepada mati. Jangan ingat-ingat kepada mati. Ini syaitan tarik kita. Bila kita terikut dengan syaitan, tambah ingat kepada mati, tambah cakap bab dosa, tambah bertaubat pada Allah, akhir sekali kita telah termasuk di dalam perangkap syaitan. Perangkap syaitan, akhir sekali kita pun jauh, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab yang demikian itu, maka bahawasanya tanda kebajikan tiadalah engkau dengar sabda alaihi salatu wassalam. Tidakkah kamu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang baik di kalangan kamu, khiyarukum kullu muftinin kullu muftinin tawwabun. Dan sebaik-baik kamu ialah tiap-tiap orang yang kebanyak fitnah. Kebanyak fitnah, apa ni, taubatnya. Yang kebanyak fitnah, taubatnya. Artinya yang banyak kena bala dengan dosa. Tak jelas dosa dia. Dosa banyak. Banyak taubat daripadanya. Baik, sekarang ni nak beritahu, sebanyak-banyak orang, sebaik-baik orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata tidak, orang yang banyak fitnah tu, dia banyak ujian kepada Allah Ta'ala, tetapi dia banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas dosa yang dia lakukan. Jadi orang yang bertaubat, kadang-kadang bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali pada Allah, banyak-banyak ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Kita tengok ada seorang sahabat Nabi, nama dia Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ini dia seorang sahabat Nabi. Mus'ab ini dia seorang yang kaya, seorang lelaki yang kaya, yang segak, yang tampan. Orang Kelantan kata jangok.
Orang yang hebat, orang yang tampan dan memakai pakaian yang indah-indah di tubuh dia dan memakai kenderaan yang hebat-hebat. Dan setiap kali orang lalu, orang akan memandang dia, baik lelaki ataupun perempuan, pasti akan memandang dia kerana pada diri dia ada kecantikan. Kecantikan pada pakaian, kecantikan pada kenderaan, kecantikan kepada wajah, kecantikan pada tubuh yang perkasa. Jadi orang tengok Allah Ta'ala beri kehebatan pada dia. Allah Ta'ala beri. Lalulah dia pergi ke mana-mana, nama dia disebut. Tak ada lah orang yang paling handsome, tak ada orang yang paling kaya, orang yang paling hebat dan sebagainya. Maka orang dah sebut-sebut nama dia. Tetapi ketika itu dia mendengar ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik akhlaknya, orang yang sangat baik akhlaknya dan orang yang hebat yang berada di kota Mekah ketika itu. Lalu Mus'ab ibn Umair ni nak pergi tengok Muhammad ni comel setara mana, hebat setara mana, pakaian dia macam mana, dapat menandingi dia ke macam mana. Lalu dia pun pergi, tiba-tiba dia tengok Rasulullah menyampaikan ilmu agama, dia dengar daripada jauh-jauh. Lama-lama daripada jauh tertarik sikit-sikit, pergi dekat, sehinggalah duduk dalam majlis ilmu Nabi. Bila duduk dalam majlis ilmu Nabi, lalulah beriman dengan Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, beriman dengan Allah Ta'ala. Bila dia beriman dengan Allah Ta'ala, ibu dan bapa dia tidak mengetahui bahawa dia sudah masuk Islam. Tengok sahabat Nabi masuk Islam pun payah. Dan masuk Islam bawa kena ujian. Kita lahir dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi baca Quran kena pukul di hadapan Kaabah, pensan. Kita baca Quran tak ada apa-apa, tu pun tak baca. Sahabat Nabi sembahyang, dalam keadaan Nabi sembahyang kena kawal. Kalau tidak orang khianat pada Nabi. Penuh Nabi sembahyang, mari Abu Jahal lepor bangkai binatang atas kepala Nabi. Nak beritahu, Abu Jahal pukul Nabi ketika Nabi sembahyang. Kita alhamdulillah sembahyang tak ada apa-apa, itu pun tak sembahyang juga. Kalau sembahyang pun alhamdulillah sembahyang fardu. Jadi nak beritahu sembahyang sunat kena banyakkan. Jadi dalam keadaan macam tu, akhir kali dia beriman dan mak ayah dia, ibu bapa dia tahu bahawa dia sudah beriman. Bila saja ibu bapa dia tahu dan dia sudah beriman, lalu ibu bapa dia sangat marah. Bila sangat marah, mak dia pun beri ujian dia. Mak dia tidak makan, mogok lapar dia panggil, tidak makan. Sehingga kan dia tengok mak dia dalam keadaan sakit kerana tidak makan. Mak dia kata, selagi mana kamu tidak kembali kepada agama menyembah patung berhala, aku tidak akan makan. Ujian Allah Ta'ala pada dia. Sedangkan dulu dia keadaan macam mana, sekarang ni dia dah bertaubat lah, dah kembali pada Allah. Kiranya dia dah masuk Islam lah. Jadi akhir kali dalam keadaan macam tu dia sabar sehinggalah mak dia memang tidak berdaya. Lalu mak dia kata, kamu tidak kesiankan kepada mak? Kepada mak kamu tidak kesiankah? Nanti kalau orang kata Mus'ab telah membunuh ibunya semata-mata kerana mengikut Muhammad. Lalu Mus'ab mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, kalaulah Allah Ta'ala memberi kepada ibu 10 nyawa, lepas pada ni mati hidup balik, saya tetap akan beriman dengan Allah dan Rasul. Saya tidak akan meninggal agama Muhammad. Menyebabkan mak dia sangat kecewa. Lalu ayah dia mendapat tahu keadaan anak dia yang bertegas nak beriman dengan Allah dan Rasul. Lalu ibu bapanya menghalau dia daripada rumah dan tidak diberi segala harta kekayaan. Yang pakaian hebat-hebat, yang indah-indah, yang comel-comel tak ada. Yang kenderaan yang hebat-hebat tak ada. Maka Mus'ab ibn Umair keluar daripada rumah selas pinggang, tak ada duit pun, tak ada apa pun, hanya memakai jubah yang ada di tubuhnya sahaja. Pergi berjumpa dengan Rasulullah, cerita bahawa ibu bapa dia telah halau dia, dan bersama dengan Rasulullah sehinggalah dia berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, menjadi ahli sufa, duduk kat masjid Nabi. Duduk kat masjid Nabi, menghidupkan masjid Nabi, tidur di masjid Nabi. Lalulah semayang siang malam itu belajar ilmu dengan Nabi. Sehinggalah satu ketika dalam satu majlis ilmu, Nabi menyampaikan ilmu, tiba-tiba datang Mus'ab. Sebelum daripada orang lain, sebelum pada Mus'ab, orang lain datang, Nabi tak rasa apa-apa. Tapi bila Mus'ab datang, Nabi merasa sedih. Lalu Nabi menangis. Lalu dia tanya kenapa menangis. Dia kata Mus'ab, sebab Nabi tengok Mus'ab, orang lain tak apa, tapi Nabi ingat Mus'ab daripada dia orang yang kaya raya, daripada orang yang hebat, orang yang ada kedudukan, tapi hari ini tak ada apa dia.
Nabi kata Mus'ab, kamu dahulu makan pagi yang lain, tengah hari lain, malam lain, tapi hari ni kadang-kadang tak ada makanan, sehari 2 hari tak ada makanan. Pakaian kamu berubah sama, pagi pakaian lain, malam pakaian lain, siang lain, malam lain, tetapi hari ni tengok pakaian tu lah tak ada pakaian lain. Dulu kamu sehat, sehat, tapi hari ni kurus dia, tak ada apa-apa. Lalu Nabi menangis. Nabi kata, manakah yang lebih baik, keadaan dulu dengan keadaan sekarang? Dia kata kalau nak ikut keadaan dululah lebih baik. Nabi kata tidak, keadaan sekarang lebih baik. Keadaan dalam keadaan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beritahu bila kita dah bertaubat pada Allah, kadang-kadang Allah Taala uji kita, ataupun orang yang diuji dengan Allah Taala banyak lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah sebaik-baik manusia yang banyak ujian tetapi banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang begitu. Bila kita nak jadi orang baik, kita dah berubah dah. Dahulu kita dalam keadaan lara dengan Allah, dalam keadaan semayang pun tak semayang, dalam keadaan tak ambil berat tentang agama. Hari ni kita dah berubah, nak baik balik pada agama. Kadang-kadang Allah Taala uji kita. Uji dengan cara macam mana? Dahulu dalam keadaan kita lalai dengan Allah, tak semayang, tak buat amal ibadat, tapi rezeki kita murah. Tetapi bila kita kembali pada Allah, nak jadi orang baik, rezeki pula kita jadi berkurangan. Allah Ta'ala akan uji kita. Kadang-kadang ujian ni sebenarnya apa? Sebenarnya nak menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Dengan syarat kita bersabar dengan Allah. Bila kita sabar, Allah Ta'ala beri pahala yang begitu banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini diberi pahala tanpa hisab. Bila kita benar-benar sabar. Sebab tu kita ni atas muka dunia kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita macam-macam, kita macam-macam beritahu. Bapalah aku ni sakit, bapalah jadi macam ni, bapalah jadi macam ni. Sebenarnya Allah Ta'ala kasih kepada kita supaya kita ini sabar dan untuk diberi pahala dan untuk dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang baik, orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang banyak kena ujian dan dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata kembali kepada Allah Ta'ala dengan nadamah bahasa Arab, yakni menyesal. Dia kembali dengan menyesal pada Allah. Dosa-dosa yang dia buat, dia rasa sangat menyesal. At-taubah, an-nadamu taubah. Menyesal itu membawa kepada taubat. Menyesal di atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi dosa-dosa, lebih-lebih lagi dosa-dosa besar, kita kena menyesal. Menyesal mungkin kita terlibat dengan riba, menyesal mungkin kita terlibat dengan derhaka kepada kedua ibu bapa, menyesal boleh jadi kita terlibat dengan mengambil harta orang lain. Menyesal. Jadi adalah keadaan kita menyesal, kita pun bertaubat kepada Allah dan istighfar. Ingat minta ampun banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Jadi minta ampun banyak-banyak. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih-lebih lagi di waktu malam kita duduk seorang diri dan ketika kita mengingati dosa kita. Duduk seorang diri atas tikar sejadah, kita ingat aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku dahulu mendedahkan awak, tak rasa malu pun keluar pergi mari. Ampunlah dosa aku ya Allah. Patut istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kerana istighfar ini menghapuskan dosa-dosa kita. Dan orang yang beristighfar kepada Allah bermakna orang yang ingin menyucikan hatinya daripada dosa-dosa. Dan ingatlah firman Allah Ta'ala, dan ingat bagi firman Allah Ta'ala, may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahiman. Maka dia kata thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Para siapa yang mengerjakan kejahatan, siapa yang buat dosa ataupun menzalimkan dirinya, siapa yang buat dosa ataupun buat zalim diri dia. Kita buat zalim diri kita, kalau kita tak semayang, zalim diri kita. Maka dia kata menzalimkan dirinya, kemudian minta ampun akan Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka didapati ia akan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuninya. Maka dia akan dapati bahawa Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya, lagi amat kasih sayang. Maka ketahuilah bahawa kamu mempunyai Allah yang maha mengampuni dan juga maha mengasihi kepada hambanya.
Allah Ta'ala sangat kasih kepada hamba-Nya, walaupun hamba dia seorang yang jahat tetapi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Zaman Nabi Musa kita dah cerita bagaimana manusia yang sangat jahat, akhir sekali mati keseorangan, tak ada orang nak hiraukan dia kerana kejahatan yang dia lakukan. Bahkan Nabi Musa pun kata jahat, umat dia pun kata jahat, Allah Ta'ala sendiri pun kata dia jahat. Tetapi apabila dia nak mati, dia kata pada Allah, ya Allah, aku tidak ada yang lain kecuali Mu saja. Ampunlah dosa aku. Dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Lalu dia mati dalam keadaan Allah Ta'ala terima taubat dia. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Musa, kamu pergilah di suatu tempat, di sana ada satu mayat, kamu uruskan jenazah dia. Uruskan mayat dia. Lalu Nabi Musa pergi. Bila Nabi Musa pergi, dapati orang itu adalah orang yang sangat jahat. Nabi Musa kata, ya Allah, kamu suruh uruskan mayat ni, kan orang ni orang yang sangat jahat. Allah Ta'ala kata, benar, memang dia jahat dahulu, tetapi sebelum dia mati, dia sempat bertaubat kepada aku. Dia mengatakan bahawa dia tiada lain kecuali aku, dia tiada lain kecuali Allah Ta'ala, dan dia benar-benar mengharap Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah Ta'ala kata, aku adalah Tuhan yang amat mengampuni hamba-Ku. Lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi manusia yang buat jahat kembali kepada Allah. Kalau dia orang tu buat jahat, betul-betul buat jahat, dia zalim diri dia sendiri, dia beriman, dia rasa dia ada iman, tetapi dia buat jahat, dia meninggalkan suruhan Allah, hendaklah dia itu beristighfar pada Allah, minta ampun, kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala terima taubat. Terima taubat yang kita lakukan, tapi dengan syarat ikhlas. Apa bukti terima taubat kita? Bukti terima taubat kita, yang pertama, kita benci sungguh maksiat yang kita buat. Kita tak akan kembali, tidak kembali dengan maksiat yang kita buat. Kalau minum arak, kalau berjudi, kalau tu. Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena minta ampun banyak-banyak kepada Allah Taala, dan kita yakin bahawa Allah Taala mengampuni hamba-Nya. Memang kita banyak dosa, kita kena mengaku banyak dosa, dan kita kena menangis sekali depan Allah. Bukan sekali, acak kali. Pernah tak kita menangis di hadapan Allah? Pernah tak kita duduk seorang diri di tengah malam, kemudian kita pegang tasbih, kita sebut astagfirullah.